Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات وخصوصا إلى الروح الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, seperti yang dijanjikan untuk pertemuan dalam 1 jam lebih ini, kita akan bicarakan sesuatu tentang wirdul latif. Asal Arabnya al-wirdu al-latif, wirid, bacaan-bacaan yang selalu dibacakan selalu tu namanya wirid. Al-latif yang ringan. Imam Al-Haddad banyak menyusun amalan-amalan, dan amalan yang paling masyhur Ratib Al-Haddad, tu paling masyhur sekali sehingga dipanggil Ar-Ratibu Asy-Syahir, ratib yang sangat syahir, sangat terkenal. Dalam pada itu beliau menyusun satu lagi yang namanya Al-Wirdu Al-Kabir, wirid yang kabir. Kabir maksudnya yang besar. Cuma untuk mengkhatamkan yang besar itu, dia perlu 1 jam duduk baru khatam. Jadi beliau melihat orang zaman itu, zaman kita teruk lagi lah, zaman itu tak berapa ramai orang yang sabar untuk membaca susunan beliau itu. Lebih kurang 1 jam, bayangkan. Lalu beliau diilhamkan Allah untuk menyusun yang lebih ringan. Ni tak sampai, kalau siapa yang hafaz ni, tak sampai 10 minit. Kalau baca dengan tenang, approximately 15 minit. Lalu beliau namakan dengan Al-Wirdu Al-Latif. Kalau yang tadi 1 jam tu Al-Wirdu Al-Kabir, kabir maksudnya yang besar. Beliau buat ini, tapi beliau tak sebut yang kecil, sebab tak ada wirid yang kecil. Sebab kalau wirid itu kecil, macam nampak tak ada berapa nilai sangat. Sebab itu beliau tak guna perkataan wirid yang kecil. Walhal yang besar tadi namanya yang besar. Jadi untuk menukarkan nama tadi supaya lebih lagi mulia, namanya wirid yang lembut, wirid yang ringan. Sebab setiap bacaan dalam ini 3 kali sahaja, tak panjang-panjang. Karena itulah asal muasal nama Wirdu Al-Latif. Wirid Al-Latif ini sangat masyhur. Kebanyakan buku-buku amalan ada letak, termasuk buku saya ni. Buku ini Kanzus Sa'adah. Kalau tempat lain ni memang dah boleh kata semua yang mengaji dengan saya ada buku ni. Dekat sini saya jarang baca jadi nanti akan datang. Sebab sini sebulan sekali. Kalau tempat lain seminggu sekali. Kalau macam di
masjid negeri itu macam hari ini seminggu sekali. Jadi mereka dah familiar dengan amalan dalam ni, dan ada benda-benda yang boleh kita buat peninding diri ketika makhluk halus ataupun daripada orang yang nak buat tak elok, buat ancaman pada keluarga, pada suami. Ada bacaan dalam ni. Sihir ada dalam ni. Cuma sini saya jarang bawa sebab kita sebulan sekali. Kemudian masa pun tak panjang. Nanti kemudian insya-Allah, sebab saya rasa ralatlah sedikit. Kenapa? Sebab tempat-tempat lain semua tahu apa kandungan dalam ni, tapi dekat sini masih belum familiar. Tak mengapa, akan datang insya-Allah, nanti boleh akan ajar susun. Jadi antara yang ada dalam buku ini, buku ni bacaan selepas subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, pendinding pada waktu siang dan malam. Ini kalau orang katalah kita dizalimi orang, apa yang kena baca? Ada dalam ni. Ayat 10 namanya. Ayat 10 namanya. Jadi antara yang ada dalam kitab ini, inilah dia. Tapi dalam kitab ini semata-mata bahasa Arab. Tidak ada terjemahan satu, dan tidak ada kupasan. Jadi saya ambil dalam banyak-banyak dalam ini, banyak ni, tebal ni. Dalam ni ada surah, kan kita baca surah Al-Mulk setiap malam kan. Sayang kalau tak baca doa. Doanya sedap, cantik, bagus, ada dalam buku ni. Saya bukan nak suruh beli ni, tak. Tapi nak bagi tahu, last beli juga akhirnya. Tak, bukan niat saya. Tapi kalau beli baguslah. Sebab kita baca surah Al-Mulk kan bagus, bukan semua orang boleh baca Al-Mulk. Tapi sayang, lepas baca Al-Mulk, doa macam tu je. Walhal ada doa khusus yang ulama buat untuk terhindar daripada azab kubur. Kalau kita tak doa pun insya-Allah tetap diselamat daripada azab kubur. Tapi bila kita minta doa, bukankah touching? Bila touching tu lebih semangat. Ni ada dalam ni. Surah Yasin lengkap dalam ni, dan doa. Surah Al-Waqi'ah dan doa. Surah Al-Kahfi dan doa. Sesuai dengan hadis tu. Maksudnya hadis kata surah Al-Kahfi tu boleh jadi perisai. Baca. Jangan tak baca surah Al-Kahfi setiap malam Jumaat atau hari Jumaat. InsyaAllah seminggu rumah kita akan diterangi satu, diperisai. Kita kan kadang-kadang kita bagi tahu ada macam-macam kat rumah, contoh ada benda-benda untuk kita perisai diri. Baik. Dalam ni juga ada talqin. Dan dalam ni juga ada tahlil. Kemudian ada bacaan musafir. Sebenarnya buku ni saya buat untuk saya seorang je. Sebab kadang-kadang orang panggil saya buat suruh talqin. Barulah nak cari buku-buku kat rumah tu, banyak dalam library tu, buku kecil-kecil. Kemudian kan malam-malam kita baca Al-Mulk. Kalau kita hafaz tak apa. Tapi ada yang dah hafaz, tapi hafaz tak doanya. Itulah yang saya buat. Satu ni kira lengkap. Untuk diri sendiri, keluarga, untuk harta benda ada. Nanti saya akan bagi tahu bila saya baca buku ni. Nanti saya akan ijazahkan. Termasuklah tadi ini. Untuk maksimum kita faham dan kita boleh kuasai memahami bacaan, itulah saya pilih Al-Wirdul Latif. Dalam banyak-banyak ni saya pilih Al-Wirdul Latif. Kenapa? Satu, sebab bacaan-bacaan dalam ni boleh dikira semuanya hadis Nabi. Jadi bila hadis Nabi tu mesti ada rahsianya. Kita tahu ke tak tahu, Nabi sebut fadilat ke tak, mesti ada rahsianya. Satu, sebab Nabi datang daripada Nabi. Baginda sangat mengetahui tentang hikmah-hikmah, fadilat-fadilat. Walaupun tidak specifically disebut, mesti ada. Tambah lagi kalau disebut, contoh yang di belakang kita ni, yang ini. Ini seorang sahabat mengadu kena sengat scorpion. Nabi kata kalau kamu baca a'udzu bikalimatillahi
tammati min syarri ma khalaq. Selamat kamu. Ini untuk rumah kita yang mungkin rumah yang especially dekat kebun-kebun, rumah orang kampung, kan dekat ada semak-semak, ada ni, ataupun kita pergi dusun durian, manalah tahu letih, situ kan ada macam-macam. Baca yang ini. Tak payah baca yang lain, baca yang lain boleh juga. Kalau baca banyak, tak tidur pula jadinya. Tadi kan nak tidur. Tapi siapa baca ni? Satu, sekali pagi. Dua, sekali petang. Seolah-olah tak baca yang lain tak apa. Ni kuat ni. Saya tengok ini semua terkumpul di dalamnya. Ini. Kalau kata bacaan Al-Quran ada, salawat ada, tasbih, tahmid, tahlil ada, zikir ni ada dua ya. Satu zikir yang disebut zikir hasanat. Zikir apa tadi? Yang kedua zikir darajat. Zikir apa tadi? Nak pastikan dah mengantuk ke belum? Jawab tu, respon tu baguslah tu. Zikir hasanat, kebaikan, kebajikan. Maksud, kalau kita amal bertambah-tambah pahala di sisi Allah. Ini for the matter of pahala. Tapi jangan kejar pahala je. Kita nak kerohanian kita naik. Rohani itu apa? Sedap kalau beramal. Ketika rasa perasaan dirundung malang, sedih dan gundah gulana, dia jadi macam memberikan inspiration. Ketika ada perasaan macam ditekan oleh seseorang, dia seperti memberi satu reconciliation benda disputes yang kita ada. Ketika rasa macam down, dia rasa macam tenang je. Ketika beramal walaupun banyak, tak rasa letih. Sebab ada setengah orang kalau beramal banyak, mula pening kepala, muntah, loya, biru muka. Tapi kalau tengok Facebook, YouTube, tak cukup 30 khatam TikTok tu. Syukur saya tak ada TikTok. Saya berani cakap ni sebab saya tak ada TikTok. Saya tak ada Facebook sebab tu saya berani. Tapi dengan TikTok dan dengan Facebook dan dengan YouTube jugalah kita tahu information kan tentang agama. Bukan salah TikTok, tapi salah kita. Macam pedang jugalah. Orang bagi kita pedang. Kak Ajah gunakan pedang untuk apa? Lawan Dajjal, baguslah, Masya Allah. Salah. Sungguh, kalau di rumah tuan-tuan guru ada senjata-senjata kan, contohnya pedang, tombak, janganlah buruk sangka. Tengok, ada seorang wali Allah, seorang ulama saleh berilmu, As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hassani Al-Makki. Di rumah beliau tu ada macam tombak. Dia tanya orang, kenapa? I have a dream. Apa? Kalau Allah panjangkan umur saya akan jadi part and parcel of the tentera-tentera Imam Mahdi. Tapi beliau dah meninggal. Tapi tetap ditulis pahala tu. Tapi jangan bos barang, macam-macam pedang, pisau, macam-macam tombak, ada apa. Kalau niat elok tak apalah, tapi jangan terlalu ni sangat. Jadi saya melihat, sebab itu saya berfikir, saya memang tengok amalan ni macam-macam dalam ni. Saya minta pada Allah, ya Allah bagikan saya ilham, apa yang saya nak syarahkan. Hati saya lebih pada yang ini. Sehingga bila saya tengok ini saya punya ijtihad, ijtihad sendiri ataupun pandangan peribadi sendiri yang dhaif ini, saya melihat kalaulah kita tidak ada tariqat, tak ada tariqat,
Dan tak ada apa macam amalan special. Jadikan ini special. Jadikan. Nah, pagi sekali lepas subuh, asar sekali lepas, petang sekali selepas. Kalau tak baca malam pun tak apa. Tapi janganlah tak apa. Biarlah apa. Maksud, saya dah pesan kat sini. Ini banyak sangat amalan. Siang ini al-wirdul latif, malam ratibul haddad. Saya rasa saya pesan kat sini ke tempat lain. Sini pun ada pesan juga. Baik, kalau pesan saya kata siang 2 amalan, malam 2 amalan. Apa tu? Kalau ingatlah, siang Yasin dan Al-Wirdul Latif. Maksudnya pagi dan petang. Yasin tu sekali je lah pagi tu. Malam maksudnya tempat lain lah ni. Sebab bila tempat lain boleh jawab first time kan, tak yang dah lama-lama. Ingat Kak Ajah selalu catat. Ingat tu apa? Al-Muq dan Al-Haddad. Itu mesti Kak Ajah belajar tempat lain tu. Gurau je Kak Ajah, betul lah tu. Tapi saya dah pesan sini, siang Yasin Al-Wirdul Latif, malam Al-Muq dan Ratib Al-Haddad. Boleh? Kalau boleh kita janganlah tinggal. Satu, saya dah pesan sini ke belum? Saya rasa belum ni. Mesti jawapannya belum. Ingat-ingat lupa. Baik, begini. Tolong pegang ni boleh? Tolong pegang ni nah. Kita selalu kalau bab amalan mesti sedikit. Betul tak? Jujur nah. Kan? Termasuk yang bercakap ni. Kalau cerita bab amalan mesti selalu sedikit. Nah, sekarang berapa bulan ni? Macam serius je ni. Ya, memang serius. Berapa bulan ni? 9. Biar ada satu amalan jangan sedikit. Biar ia masuk dalam kategori banyak. Ni jangan kompromi. Kalau boleh nah, ni hari bersejarah hari ni. Sebab maaf, kalau bangun malam, maaf ya, jujur je, selalunya kita banyak ke sedikit? Bangun malam, qiyamul lail, jujur je, sedikit. Termasuk yang bercakap ni, kadang-kadang bukan sedikit, tak ada terawih. Bangun malam. Nah, baik. Yang kedua, khidmat mak bapak, jujur je. Kan sekarang kita dah berjauh daripada mak bapak, ni kira sedikit lah. Kecuali duduk dengan mak bapak sekarang, itu tak apa. Itu every day, every time. Maksudnya sedikit kan. Tak mengapa kita jujur dengan dia sendiri. Baca Quran, betul. Tak payah cerita dengan Facebook tadi, tak payahlah. Sedikit kan. Mengajar orang, lagilah sebab kita belajar. Belajar dalam kategori banyak juga syukurnya. Tapi ada juga yang sedikit. Sedekah, jujur sedikit. Sedikit istiqamah. Kita nak yang banyak. Tak apa, sedikit istiqamah pun khair juga. Baik. Maaf, termasuk yang bercakap ni, saya jujur. Kalau cerita beramalan ni memang selalunya sedikit. Bukan tak buat sedikit, tapi biar hari ini berapa bulan tadi? 9. Biar ada satu amalan banyak, bukan sedikit. Amalan itu adalah salawat. Tetapi ada tetapi tu. Jangan rasa tertekan, saya pun tahu. Biar ia masuk dalam kategori yang banyak walaupun dia sedikit. Maksudnya banyak yang sedikit. Dia dalam kategori banyak, tapi dalam banyak yang sedikit, tapi dikira banyak lah. Kategorinya banyak walaupun sedikit. Baik, kata ulama,
paling sedikit bersalawat setiap hari. Ini bukan kata wajib, bukan kata tak buat berdosa, tidak. Ini untuk diri sendiri ni mengaji. Kebanyakan ulama kata 300 kali. 300 kali. Kita ijazahkan hari ini, biar buat yang ringan. Tapi betul caranya, begini. Sebab ada orang yang 1000 kali, tak ada cerita 300. Ada yang 4000 kali, tak ada cerita 1000. Ini seorang gubernur dekat Madinah dulu. Saya dah cerita kat sini. Ini memang saya yakin saya dah cerita kat sini. Tapi mesti lupa, saya tahu. Nanti saya cerita. Ada orang yang 10,000 kali salawat. Sayyidina Ubay bin Ka'ab pantang jumpa masa free setelah yang solat yang wajib, khidmat ayah, guru Rasulullah, yang masa-masa kosong tu semua salawat. Sebab itu saya nak pesan pada semua yang ada counter. Ada counter tu, dalam counter tu kan ada counter yang agak bagus dan berkualiti. The channel dia ada macam folder. Saya pakai itu sekarang, tapi saya tak bawa sekarang. Kalau boleh dapatkan yang itu. Saya guna banyak dan itu yang bagi saya yang terbaik. Boleh saya tengok tak kaca? Saya tak jual. Yang jualnya Shopee. Saya pun minta tolong orang beli. Ada orang hadiah kat saya tu Kak Acah. Saya kata ini paling convenient yang pernah saya guna. Tak salah saya kongsi pengalaman, sebab ini semua kita nak banyakkan zikir. Siapa yang ada saya pinjamkan sekejap. Saya janji saya tak akan ketik tekan. Tetap janji. Saya tahu nanti berubah dia punya amount. Tunjuk je kalau yang itu. Kalau tidak. Ini bagus, tapi bukan yang ini yang saya maksudkan. Tapi ini antara yang bagus. Ada juga. Oh, gitu. Jadi tak mengapa. Ini antara yang bagus. Tapi yang saya pakai itu antara juga yang bagus. Saya tak tahu mana yang lebih bagus. Tapi yang saya nak katakan, antara ciri yang bagus adalah satu, dia tak payah pakai bateri. Ni cara saja satu. Yang kedua, dia ada apa istilah tadi? Channels je. Saya panggil folder, senang. Ni ada berapa Kak Jah? 5. Saya suka tu. Yang saya pakai pun 5 juga. Baik. Dan ini boleh di lock betul? Satu channel khas untuk salawat je. Khas untuk salawat. Contohlah yang kedua, khas untuk Al-Fatihah. Khas. Sebab antara amalan yang jangan tinggal Al-Fatihah. Sebab tu yang paling hebat. Yang ketiga, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang keempat, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Yang kelima, tak payah apa-apa. Tak payah apa-apa. Kenapa? Yang kelima ni apa sahaja. Apa sahaja. Contohnya kita nak amal apa? Contoh kita nak amal Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini lain daripada yang tadi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu memang satu folder khas, satu channel khas. Sebab itu memang semua ada kat situ. Tahlil ada, tasbih, tahmid. Mesti biarkan itu. Kalau cukup 4 itu, yang lain tak apa. Contoh, kita amalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pakai yang nombor 5 tadi tu. Baguslah. Ini
Maksudnya kalau curinya begitu, silakan, bagus beli yang ini. Ataupun yang satu tadi tu lagi, nah. Yang tu dia betul-betul kena kat tangan. Ini pun bagus. Ini kena kat tangan, dan yang satu tu lebih kecil. Bila lebih kecil tu dia lebih tak nampak. Kalau salam ke orang, apa-apa. Jadi orang tak perasan benda tu ada. Nah. Jadi terpulang, yang penting biar kita kreatif dalam beramal. Nah. Macam gitu. Betul. Pandailah Kak Ajah. Takutlah Kak Ajah ni tahu apa yang saya tak tunjuk pun Kak Ajah tahu. Bahaya betul Kak Ajah ni. Bukan rahsia saya. Betul, tu yang Kak Ajah tunjuk tu betul. Itulah dia, bagus. Saya cerita pengalaman ni sebab saya banyak juga guna beberapa. Inilah yang paling bagi saya lah, jangan ikut. Tapi kalau bagus tu silalah. Yang the best bagi saya yang ini. Dan alhamdulillah sekarang istiqamah pakai itu. Maaf kalau saya sebut harganya RM25 kalau Shopee. Sama. Anyway, apapun yang boleh membantu kita untuk beramal, silakan. Tak buka lagi kitab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam zikir ada dua tadi, ingat. Satu hasanat. Ada dalam buku ni, apa dia hasanat? Memperbanyakkan pahala. Ada satu lagi zikir apa? Darajat, mengangkatkan darajat kedudukan. Antara yang mengangkatkan darajat kedudukan kita, la ilaha. Baik, tengok saya sekejap sebab yang ini termasuk apa yang saya nak syarah. Bila kita ratib la ilaha illallah untuk kebanyakan, sebab kebanyakan kita ni, maaf, orang awam. Orang ahli zikir lain. Kalau ahli zikir begini, disebut la ilaha illallah, la daripada pusat, la ilaha kanan, illallah dia akan junamkan perkataan ini ke satu tempat. Tempat itu adalah di satu tempat 2 jari daripada susu kiri, dekat sini. Susu 2 jari. La illallah, la ilaha illallah. Untuk orang muntahi ni orang yang memang ahli zikir. Ada sebahagian mereka mengajar diri mereka untuk zikir sir. Zikir tu pejam mata, tutup mulut, lidah menongkat ke langit, dagu rapatkan ke dada semampu mungkin. Kalau tak mampu jangan, tapi ke sebelah kiri. Zikirnya Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu untuknya dah tinggi. Kalau yang lebih tinggi lagi, begini, hatinya berzikir, mata hanya menilau, hatinya berzikir. Kita hati, jangan sebut. Kita nak biar positif hari ini, biar positif, kita nak beramal. Tetapi untuk yang baru-baru, saya nak ajarkan satu cara. Nanti bila sampai zikir nanti kat sini, ataupun dalam buku ni, begini sahaja untuk mula-mula dulu. Tolong tengok la ilaha sebelah kanan, illallah kiri. Tu je. Kiri kanan, kiri kanan. Tak payah ingat dada, tak payah ingat ni lagi, macam-macam masuk lagi. Sebab kita baru mula. Tapi kata ulama, 2 jadi 1. Begini, la ilaha illallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallahu, la ilaha illallah. Pejam mata kah, tak pejam mata kah, tak apa. Yang penting kita ikut cara tu dulu. Dia ada sebab tu. Nanti sebab saya cerita kemudian lah. Tapi ikut dulu hak paling mudah. La ilaha kanan, illallah kiri,
Tapi gembak, jadi bunyikan hu tu. Cuba sama-sama kita, jangan tengok orang. Sebab kalau saya kan sebelah ni kanan, jangan sebelah ni juga kan kiri, tuan-tuan. Buat kanan sendiri sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Padan dulu, padan tu. Tapi nanti kan sampai 50, tak apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tapi dua tu gembar satu, boleh? Supaya jangan celah antara zikir tadi tu ada syaitan masuk, jangan bagi kesempatan dia. Itu yang kita hu tu dibunyikan, boleh? Kalau orang ratib nanti yang tu dululah, yang tu dulu, supaya kita bila bergerak tu nampaklah kita belajar. Pasal bila gerak kanan dulu, jangan kiri. Saya lagi bertembung muka dengan kawan, tu masa kita nampak maaf tak belajar. Walaupun nanti kita keliru sikit-sikit tak apalah, baru belajar. La ilah, macam mana lah tu? Tak apa. Memang apa keadaan orang yang belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama muka surat sebelah. Saya ambil masa sikit lebih, bolehkah? Pukul berapa saya nak berhenti ni Kak Jah Salwa? Tapi jangan lebih 12. Boleh? Saya hari ni sebenarnya, tapi kena abang lah supaya tahu pagi memang kuliah saya hari ni dekat masjid negeri itu memang tu memang setiap Rabu memang saya bagi tahu tadi, setiap kali nak datang kat sini memang saya minta siapa yang ada hajat tangguhkan dulu ke minggu depan. Sebab saya selalu ditahan orang, macam-macam lah cerita tahan tu. Tanya ni tanya tu, kadang-kadang kita pun kesian. Kadang-kadang mereka mai jauh, mereka dah tu pun ada apa kat Pahang tu, betong mai mengaji ada juga. Kemudian sini barulah saya kat sini. Memang jadualnya pukul 10.30 sampai 11.30 kan. Barulah lepas tu terus pergi ke Bank Rakyat. Bank Rakyat ada lagi. Jadi saya nak berhenti pukul berapa? Nah tu. Tak abang pukul berapa? Abang 11.45. Setuju? Setuju? 11.45 tak apa, saya berhenti 11.44. 11.45 Tapi lajulah kita baca hari ni, jangan risau, siap insya-Allah. Kita tahu cara kalau laju ni, kalau sehari suntuk syarah kita lain, kalau ni lain Jadi itulah saja nak bagi tahu untuk apa? Nak bagi tahu hakikatnya. Tadi pun sebenarnya saya lambat sedikit juga sebab kawan saya tadi ada lupa kunci kereta. Tidur tak jumpa kunci. Tapi kunci tu ada dalam kereta. Tapi dia punya bateri tu tak kuat. Biasa kalau automatik biar dalam kereta kan. Kita ni boleh, tadi tak boleh sebab dia kena ambil kunci tu, kena betul-betul kat tempat cocoh dia tu, tempat tekan starter tu. Tapi jalan okey tadi. Tapi saya datang awal sikit tadi, masuk kata sebelum Al-Fadhil ustaz kita habis, saya dah sampai tadi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan pertama, Qul huwallahu ahad. Saya tak sempat baca secara sebiji-sebiji cuma baca caranya lagu ni. Kalau nak amai muka surat 11, 12, 13, 14 sampai muka surat 27. Tu yang diamalkan. Baca dulu tak apa. Adapun nak tahu fadilat, nak tahu apa pahala, itu kemudian. Maksudnya baca saja. Sama ada kita tahu fadilat ataupun tidak, tetap dapat pahala. Saya bagi contoh. Perasan tak? Kalau kita baca Suratul Fatihah, kita akan dapat 7 ekor unta yang gemuk dengan yang bunting. Gemuk dah lah, satu gemuk. Unta tu gemuk maksudnya unta yang sihat. Kalau dia kurus, tak sihat lah. Yang kedua, bunting. Bermaksud dalam perutnya ada berapa? Ada sekok. Bermaksud kalau baca suratul Fatihah dapat berapa? 7 ekor ke 14? 14.
Itu baru satu rakaat membaca suratul Fatihah. Kalau campur dengan qul huwallahu ahad, berapa lagi tu? Nah, poinnya, kaedahnya, satu ayat seekor unta yang gemuk dan yang bunting. Kalau kita baca Yasin dalam solat, berapa ekor? Nah, mungkin baru hari ini. Berapa hari bulan tadi? Nak bagi tahu, nak tahu masih hidup ke tak, masih apa, masih bangun ke tak, sedar ke tak. Mungkin 9 hari bulan ni baru tahu fadilat ini. Walhal keajah Abang Haji dah baligh. Kalau istiqra' Imam Syafi'i, yang lelaki boleh baligh 12 tahun dah baligh dah. Yang anak-anak kita perempuan 9 tahun. Keajah umur sekarang ni 59 tahun. Tapi baru tahu fadilat hari ini. Soalan, apakah selama kita baligh ini kita baca dalam Quran dapat tak pahala tu? Dapat, walaupun baru tahu sekarang. Ni rahmatnya Allah. Ni rahmatnya Allah. Nah, sama juga fadilat-fadilat ini untuk menambahkan semangat. Walaupun tak tahu fadilat, tetap dapat fadilat. Walaupun tak tahu pahala, tetap dapat pahala. Tapi bila kita baca fadilat pahala, tentulah lebih lagi kita bersemangat. Itu Nabi sebut. Apa? Ketika Nabi bersama dengan sahabat, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi an yajida thalatha khalifatin idhamin siman. Mau tak hampa balik ke rumah, kamu jumpa 3 ekor unta yang gemuk dengan yang bunting. Unta tu disebut sebab harta paling besar dan paling berharga lah ketika itu. Siapa yang ada unta, kira orang itu kaya lah, sahabat ketika itu. Sahabat kata, mau. Nabi kata, thalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salati khairun lahu min thalathi khalifatin idhamin siman. 3 ayat yang kamu baca dalam solatmu, solat fardu kah, solat sunat kah, rawatib kah, nawafil kah, tatawu'at kah, itu lebih baik daripada memiliki 3 ekor unta yang gemuk dengan yang bunting. Wa arba'u ayatin khairul lahu min arba'i khalifatin idhamin siman. Kalau dia baca 4 ayat, itu lebih baik daripada 4 ekor unta yang gemuk dengan yang bunting. Ada tak orang yang baca dalam solat 3 atau 4 ayat? Ada? Ada. Siapa orang tu? Anak kita lah. Anak kita. Kalau kita batal, sebab paling kurang kita baca berapa ayat? 7. Apa 7 tu? Suratul Fatihah tu kalau baca 3 sah tak? Baca 4 sah tak? Ada tak orang baca? Siapa? Anak kita. Kita jangan jadi anak, sebab kita jadi mak lah ni. Paling kurang kita baca 7. Kalau tuan-tuan dah hafal tabarakalladzi, baca Allah. Saya difahamkan. Saya dengar ini daripada Habib Jindan. Tahu Habib Jindan? Habib Jindan anak murid Habib Omar, antara yang terkenal di Indonesia. Saya dengar daripada beliau. Ini amalan Habib Omar. Kalau orang nak persoalan Habib Omar lah, kita lepas solat Isya, solat berapa rakaat? 4. Untuk dapat pahala seperti solat pada malam Lailatul Qadar. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i 6. Kenapa? 2 adalah ba'diyah, rawatib, dan 4 itu tidak termasuk rawatib. Boleh? Jadi 2 jadi 4 jadi 6. Tapi kalau tuan-tuan mungkin rasa capek, tahu capek, penat, exhausted, buat 4 tak apa. Tapi taklid madhab Hanafi. Madhab Hanafi buat 4, tapi kena sebut ba'diyah, barulah dapat 4 tadi. Jadi kata ulama begini, arba'un qabla dhuhri ka idlihinna ba'da al-isya wa arba'un ba'da al-isya ka idlihinna fi lailatul qadar. 4 rakaat sebelum zuhur,
pahalanya sama dengan 4 rakaat selepas Isyak. 4 rakaat sebelum Zuhur jangan tinggal. Sama dengan pahalanya 4 rakaat selepas Isyak. 4 rakaat selepas Isyak seperti melakukannya pada malam Lailatul Qadar. 1 rakaat kalau dia bertepatan dengan Lailatul Qadar, itu seperti mengerjakan 30,000 rakaat. Maksudnya kalau 4 rakaat berapa? Darab 4, 30 darab 4, 120, 120,000. Sama dengan kalau kita kerjakan 4 rakaat sebelum Zuhur. Jangan tinggal, jangan tinggal. Kata ulama, 4 rakaat selepas Isyak tadi tu ikut mazhab Syafi'i bukan rawatib. Bila bukan rawatib, itu solat biasa sahaja. Sehingga kalau nak baca, nak solat, tak perlu sebut ba'diyah. Sebab rawatib yang wajib qabliyah, yang wajib ba'diyah. Sehingga kebanyakan ulama mazhab kita Syafi'i, ba'diyah Isyak kan 2 rakaat kan, barulah buat 4. Kalau mazhab Syafi'i jadi 6. Begini, usalli sunnatul Isya raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala, barulah buat 4 tadi tu. Buat 4 rakaat dua-dua. Usalli sunnatul Isya raka'ataini lillahi ta'ala, tak payah sebut ba'diyah sebab ini bukan termasuk rawatib. Buat lagi, usalli sunnatul Isya raka'ataini lillahi ta'ala, dapatlah pahala 120,000 tadi mengikut hadis. Atau gabungkan 4 ni jadi 1 saja. Usalli sunnatul Isya arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Jadi berapa campur? Mazhab Syafi'i. Kalau kita rasa letih, capek tadi tu, ikut mazhab Hanafi. Macam mana? Buat 4 sekaligus, tapi kena sebut ba'diyah. Sama ada buat dua-dua ataupun 4. Contoh, usalli sunnatul Isya raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Salam angkat lagi, usalli sunnatul Isya raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Atau sekaligus 4, usalli sunnatul Isya arba'a raka'atin ba'diyatan lillahi ta'ala. Dapatlah pahala. Tapi ketika buat 4 tadi, taklid mazhab apa tadi? Jangan lupa pula ni mazhab Hanafi semula. Kalau buat 4 tadi, taklid mazhab apa? Kalau mazhab Syafi'i berapa? 6. Yang saya nak cerita, kata Habib Jindan, Habib Omar dan ulama-ulama lain, apa amalan mereka? Kan tadi dalam mazhab Syafi'i berapa tadi? 6 kan? Kan 2 dulu baru 4 kan? Katanya, wallahu alam, saya tak tahu, tapi ini saya dengar daripada beliau, Habib Omar dan ulama-ulama lain. Yang 2 mula-mula tadi kan, rakaat pertama surah As-Sajdah, rakaat kedua surah Al-Mulk. Ni kalau kita nak komen sangat, maaf ya, maaf, kadang-kadang kita ni, ya Allah, salah adab dengan ulama. Ni rakaat pertama As-Sajdah komplit. Rakaat kedua kita Al-Mulk bagi 4. Al-Mulk bagi 4. Ini Al-Mulk 1 rakaat. Ini banyak tahun dah beliau buat. Yang cerita ni anak murid beliau sendiri. Sebab itulah sebelum kita komen para wali Allah, guru-guru besar, biar kita rasa segan. Belum lagi yang solat malam, belum lagi. Ini kita buat 2 rakaat pun dah kembang dada seorang. Kira kemah. Tapi tak baca apa pun rakaat pertama tak ada, rakaat kedua pun tak ada. Nah, baguslah, bukan kita nak meremehkan, bukan. Sebab itu kata ulama, dalam bab dunia tengok bawah, kalau bab akhirat tengok atas. Maksud saya begini, maksud ulama begini, kita naik kereta, jangan dengki dengan kereta kemah orang lain. Tengok orang naik motosikal, bersyukur. Orang naik motosikal, jangan iri hati dengan orang naik kereta. Tapi tengok orang naik bicycle, semakin kita bersyukur sangat-sangat. Kak Ajah di rumah, aircon pasang berapa?
Bagi je berapa nambah. Berapa? Ekon pasangnya berapa? 30 ke 16 ke? Yang itu maksud saya. Berapa? 17. Tengok cuaca. Tapi saya buat satu kesimpulan. Rumah Kak Ajah ada aircon. Kan? Rumah orang lain ada aircon tak? Ada rumah orang tak ada aircon Kak Ajah. Jangan kata kipas. Kipas ni pun tak ada. Dan kata fan lah, kipas ni pun tak ada. Nak abang apa? Dalam bab dunia, syukur kan. Tapi akhirat jangan tengok bawah. Haji sembahyang 3 waktu je, 2 tak sembahyang, 2 waktu tak sembahyang. Bagus ya pak, orang sebelah rumah 1 waktu pun tak sembahyang. Jangan tengok lagu tu. Kita compare diri kita. Tuan-tuan tengok macam ni, saya syarah macam ni. Muka surat 11 sudah. Tengok tepinya, tepi. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Itu kan semua surah tu. Bila surah tu maksudnya ayat Al-Quran. Bila ayat Al-Quran, dapat tak pahala baca? Cuba, apa? 1 huruf sama dengan suka saya Alhamdulillah 10. Ini surah Fatihah, surah Al-Ikhlas ni berapa ayat dok ada? Berapa huruf dok ada? Kalau nak kira pahalanya 1. Yang kedua, kalau kita baca ini dalam solat, berapa ekor unta? Paling kurang praktikal berapa ekor? Ni yang pertama Al-Ikhlas. Tak, kita dapat 5 ekor. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Tu kalau berkira sangat lah. Kalau nak kira berapa ekor, lah lupa Fatihah. Nak kira berapa banyak? 3 unta. 3. Ni sikit-sikit je sebab masa dah nak habis. Tuan-tuan, nanti ada hadis, saya tak sempat. Sebab kita berebut. Jadikan ini amalan, boleh? Apa? Qul huwallahu ahad 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Bila 3 kali pagi, 3 kali insya-Allah. Kalau tak ada pendinding lain, nanti dalam ni buka hadis ni banyak. Saya tak sempat. Nabi membaca yang lain dulu ya. Ketika turun ayat ini, Nabi katakan, kalau siapa yang baca 3 surah ini 3 kali pagi, 3 kali petang, kira cukuplah. Maaf ya kalau saya boleh bawa perbandingan macam ni. Suplemen kan Kak Ajah makan suplemen. Jadi ada suplemen yang power tu, tapi harganya pun power. Tak perlu makan suplemen lain lagi. Sebab suplemen tu paling power, sebab harganya pun power. Berbaloi lah kan. Tu kira tu bukan merendahkan produk lain, tidak, untuk memudahkan faham. Boleh? Jangan tinggal. Dah baca belum? Jangan baca sekarang sebab tengah belajar, jangan ya. Tapi lepas subuh 3 kali kul tadi, asar pun begitu juga. Dia kaedah dia begini. Bacanya 2 waktu je, pagi, petang. Cuma bila tak baca petang, baca malam. Saya bagi contoh ya. Ada amalan kat sini. La ilaha illallah wahdahu la syari lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Dalam hadis sebut, siapa baca 100 kali pagi, Allah akan jaga dia sampai ke petang. Dia macam valid. Siapa baca 100 kali petang, Allah akan jaganya sampai pagi. Maksudnya malam pun cover juga. Jangan tinggal. Jadi buat masa ni kerana masa kita tak cukup, untuk jadi pendinding diri 1, untuk jadi pahala banyak 2. Jangan tinggal 3 amalan. Tolong diingat. Bila bacanya? Pagi dan petang. Baik, pertama kita dah tahu 3 kul sudah. Yang kedua, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul. 3 kali pagi dan 3 kali petang. Yang saya cerita ni semua 3 kali pagi petang ya.
Dan satu lagi, cukuplah untuk 3 ni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Pagi 100, petang 100. Kalau tuan-tuan dah amal 3 ni, tapi dengan yakin dan ijazah, kita ijazah lah ni itu sebenarnya padan. Cukup. Kalau tak ada yang lain. Tapi kalau kita baca Al-Wirdul Latif sampai habis, itu tambah lagi. Yang tambah tu saya tak sempat, nanti kita cerita ni akan datang lah. Jadi buat masa ini kita amalkan 3 ni dulu. Sebelum saya datang kuliah bulan depan, tolong belik-belik dulu. Setiap amalan tu ada fadilat, belik-belik dulu, sebab supaya nanti saya baca sekaligus je. Kalau perlu saya ajak seorang mukri saja, ya, anak murid saya baca supaya laju. Tak baca line by line, tapi baca tajuk dan hurai sedikit. Tapi buat masa ini, walaupun kita tak khatam menghafal, mensyarahkannya, saya ijazahkan dulu semua yang hadir dalam majlis ini, juga yang ikut kami secara online live sebegini, ataupun nanti mungkin yang ikut secara rakaman juga mendapat ijazah mengamalkan Al-Wirdul Latif. Tuan-tuan sebut, kami terima. Cuma tolong diingat di sini ada beberapa perkara yang saya nak ingatkan. Muka surat 14 sama-sama. Bacaan yang ke 13, 14, 15, 16. Begini caranya. Tuan-tuan tengok saya sekejap. Muka surat apa tadi? Saya kembalikan ke 13 supaya dapat tahu cara punya. Begini, ketika baca yang ke-13, bacaan yang ke-12, muka surat 13, bacaan ke-7, macam-macam nombor kat belakang tu. Jadi ni begini. Baik, ini kita baca kemudian insya-Allah. Maafkan saya yang di sini, bacaan 7 kan. Bacanya begini. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Tuan-tuan tengok saya sekejap. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Masuk je law anzalna, terus tangan kanan letak ke gini. Ada 2 cara. Satu di kepala, satu lagi dekat dahi ni. Dahi yang penting bahagian kepala. Cuba tuan-tuan letak dulu tangan kanan, kepala sendiri, begini. Sudah? Ataupun begini, bacanya sampai habis. Boleh letakkan tangan dulu, letakkan tangan bawah dulu. Semangat nampaknya, tunggu bawah dulu ya. Biar saya tunjukkan. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, sampai wa huwal azizul, baru turun. Sudah? Satu ijazah. Yang kedua, ijazah ni sebenarnya valid bila baca dengan saya surah Al-Hasyr daripada mula sampai akhir, tapi kita tak cukup masa, tapi saya ijazahkan umum. Ijazah ini mesti baca daripada ayat pertama surah Al-Hasyr sampai akhir. Mesti. Kita pilih nanti ke Ajah Salwa untuk satu ketika, tapi kerana kita jumpa sebulan sekali, itu pun kadang-kadang tak jumpa juga. Jadi ini secara umum. Ketika buat begini tadi, ingat pernah malaikat Jibril ijazahkan ataupun ajar Nabi buat begitu. Antara hikmahnya supaya satu, kita ikut apa yang Nabi buat. Hadis musalsal tu walaupun ada pertikaian dari segi martabat hadis tu tak mengapa, tapi satu lagi hikmahnya, kalau kita ada sakit-sakit, niatkan. Kepala macam ni tadi, sakit apa? Migrain, apa-apa je, niat, ya Allah, mudah-mudahan disembuhkan penyakit. Sebab orang yang amalkan ini, ketika dia ziarah orang, mungkin orang tu ada sakit, sakit perut, boleh kita ikhtiar. Macam mana? Kita pergi dijumpa dia dan baca apa yang patut. Antara yang kita baca, law anzalna, tapi pegang perut dia, jangan perut kita, sebab yang sakit dia. Law anzalna hadzal Quran sampai wa huwal azizul
Hakim. Contoh dia sakit apa? Dia sakit telinga. Pegang telinga dia. Luar ayah tak payah cucuk dalam. Itu antara hikmahnya. Boleh? Tapi tolong diingat ketika baca tu tangan letak di kepala. Kadang-kadang kita segan sebab dalam masjid dan kita pula seorang buat, orang lain tak buat. Tiba-tiba buat macam ni, panjang pula tu. Law anzalna, mai orang tak biasa. Are you okay aja? Kan jadi cerita lagi buat lagu ni. Ini. Tengok? Boleh? Satu. Yang kedua, kalau baca pagi, asbahtu. Muka surat 16, bacaan ke-12. Kalau baca pagi, asbahtu. Kalau baca petang ataupun malam, amsaitu. Dia dah ada panduan kat belakang ini. Maaf, saya rasa saya nak kongsi satu lagi ya. Satu lagi. Last. Untuk akan datang kita akan sambung muka surat 15, muka surat 17 bacaan 15. Nanti ada riwayat ini pelindung ni. Sebelum tidur 3 kali, selepas tidur 3 kali, supaya jangan ada gangguan waktu tidur. Semua hafal. Amantu billahil azim wa kafartu bil jibti wa taghut wastamsaktu bil urwatil uthqa lam fisama laha wallahu sami'un. 3 kali sebelum tidur, 3 kali selepas tidur. Bangun daripada tidur, baca. Itu cerita panjang tu. Cerita iblis nak menggoda dan tak dapat dia penetrate orang tu sebab orang tu baca ini. Ni mahal ni. Saya rasa alat sebab tak cukup masa, berebut-rebut tak sedap cerita. Tapi buat masa ni, amal tu dulu. Tadi kan ada dapat ijazah kan? Dan jangan rasa tertekan kalau tak baca ya. Kita baca ni untuk satu, zikir darajat. Yang kedua, zikir hasan. Dua-dua ada kat sini. Ni, Al-Wirdul Latif ni untuk menenangkan diri. Allah bagi kita rahmat untuk supaya jangan kita terkena makhluk-makhluk halus, sihir semua. Jangan juga kena orang zalim. Dalam masa yang sama menambahkan pahala. Ini semua ada, semua ada. Cuma saya tak sempat, akan datang insya-Allah. Untuk kita penuhi permintaan untuk kesembuhan adik Muhammad Arjuna Arya bin Zaipulizan yang sedang bertarung nyawa di ICU atas sebab jangkitan kuman. Doktor sahkan adik Arjuna akan bedridden sebab kerosakan otak. Kita bagi ya. Nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu ambil masa sekejap. Masukkan maknanya, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Put ke sini terus, ya Allah bantulah adik Arjuna. Kalau tak ingat nama tak apa, bantulah adik yang disebut ustaz tadi. Boleh? Siapa ada hajat yang lain masuk sekali di situ. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.